Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam sahabat suluh budiman. Anda sekarang ini sedang menonton sebuah program terkini dan berinformasi bersama saya, hos anda Alif Iqmal Anwar di Borak Budaya, Pusat Kebudayaan UPSI. Terlebih dahulu saya ingin mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, khususnya warga UPSI ke Facebook Live Pusat Kebudayaan UPSI pada hari ini. Jom ramai-ramai kita share live ini agar ia tersebar luas ke pelosok tanah air. InsyaAllah. Menariknya, untuk Borak Budaya pada hari ini, kita akan membincangkan satu topik yang cukup menarik, iaitu artis dan pengkomersialan budaya. Dan di studio sekarang ini saya tidak kesorangan, di mana saya akan bersama dengan seorang panel yang cukup terkenal di Malaysia, cukup istimewa kerana kita akan bersama dengan seorang pelakon, penyanyi, pengacara dan kini bergiat aktif pula sebagai usahawan. Dan katanya bakal menjadi pensyarah. InsyaAllah, sama-sama kita doakan. Dan tanpa membuang masa, tak asing lagi bersama saya di studio sekarang ini, dipersilakan Arjali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arjali, apa khabar? Alhamdulillah, sihat Sihat, alhamdulillah. Silakan duduk. Silakan. Silakan. Host Ini kita. dia. Arjali. Wow. Hebat Syed Alif kita hari ni. Hebat apa? Biasa je. Kan, saya rasa saya teruja kerana bila saya melihat, saya mendengar siapa yang bakal menjadi moderator. Dan pasti saya teruja kerana anak muda, berbakat besar, Alright. educated. Dan pastinya anak Sulih Budiman lah ni. Terima kasih Arjali. First of all, kita nak ucapkan welcome to UPSI sekali lagi. Terima kasih selamat juga. datang. Kita ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk program yang cukup istimewa pada hari ini. Betul. Di mana hari ini kita akan membincangkan satu topik yang cukup menarik, iaitu artis dan pengkomersialan budaya. Betul. Dan bersama saya sekarang ni, siapa tak kenal, Arjali, seorang pelakon, penyanyi, pengacara dan kini bergiat aktif pula sebagai usahawan. Sangat versatile. Betul. Versatile itu dia datang dengan satu sifat untuk belajar, explore dan kena rasa macam thankful dan grateful kerana ini semua adalah daripada Allah. Dan saya cuba nak berkongsikan dengan orang di luar sana apa yang saya ada supaya ia menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat dan berfaedah kepada masyarakat di Malaysia khususnya. Alhamdulillah, ini dia seorang yang mungkin boleh menjadi idol, mungkin boleh menjadi inspirasi kepada anda di luar sana, khususnya kepada mahasiswa dan mahasiswi UPSI yang sedang menonton kita InsyaAllah, insyaAllah. Dan terima kasih juga kita panggil Tu Ufsi, UPSI dan juga Pusat Kebudayaan kerana menjemput Arja buat julung-julung kalinya berpijak di studio yang cukup hebat. Dan juga tenaga pekerja yang cukup saya hormati. Dan pastinya thank you Fakulti Muzik dan Seni Persembahan kerana melahirkan saya. Dan saya bakal menjadi alumni insyaAllah. Tapi sekarang ni saya sedang menunggu proses untuk konvo. Jadi selesai selama 2 tahun atau 4 semester pengajian sarjana saya. Alhamdulillah. Sedikit berkenaan dengan Arja. Selamat datang sekali lagi kita ucapkan kepada Arja. Sebenarnya saya rasa sangat bertuah, beruntung dan rasa macam kedil sangat dapat bersama-sama dengan seorang insan yang cukup saya kagumi ini. Sebenarnya tak kedil. Saya sama. Okey Arja. Seperti yang kita tahu, Arja aktif sebagai seorang artis sejak di usia muda lagi. Betul. Okay, mungkin Arja boleh kongsikan sebagai permulaan. Mungkin Arja boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita bagaimana sebenarnya Arja boleh terlibat dalam industri tanah air. Okey, terima kasih Alif. Soalan yang cukup hebat sebagai permulaan. Okey, saya memulakan karier saya sebagai penari sepenuh masa seawal umur 17 tahun. Ketika itu saya bersama dengan Suar Tari di bawah bimbingan Pak Ngah Suhaimi, iaitu our late Pak Ngah, dan saya juga bersama dengan Mak Ngah, which is wife to Pak Ngah yang masih lagi sihat alhamdulillah. Jadi saya juga ketika itu saya memulakan karier saya hanya sebagai seorang penari sepenuh masa tradisional Melayu sahaja. Iaitu kita menari tarian joget, inang, zapin dan sebagainya. Dan saya juga pernah bekerjasama menjadi backup dancer atau penari backup untuk Datuk Seri Siti Nurhaliza. Jadi dari saya melihat ketika itu saya tidak pernah bermimpi, tidak pernah berangan, never dreams to be an actor. Never dream to be pensyarah dan sebagainya. Itu semua adalah is out of my diary. Jadi ketika itu hanya sebagai seorang penari saja, dan saya juga beralih bidang ke bidang teater dan juga musical bersama dengan Puteri Gudiledang The Musical untuk musim yang pertama ketika tahun 2006. Dan ketika itu proses ataupun perjalanan hidup saya sebagai seorang selebriti hadir sikit demi sedikit berdasarkan kepada bakat-bakat yang
dikurniakan oleh Allah kepada saya, kepada Azharuddin Ramli atau Arjali ini, yang mana betul kata Alif versatile. Versatile itu dia datang dengan pengalaman. Versatile itu kalau kita buat dalam 5 bidang, pastikan kelima-lima bidang itu berada pada tahap yang cukup sempurna. Jadi versatile bagi saya adalah satu word yang besar sebenarnya. Dan di situ permulaan saya sebagai seorang selebriti, dan untuk proses pendidikan di mana saya belajar dan sebagainya, kejap lagi saya akan kongsikan. Wah, eksklusif Ya. budak dia. Kalau kita tengok apa yang Arja perkatakan sebentar tadi, proses untuk menjadi seorang selebriti tu Betul. Sebenarnya bukan senang. Bukan senang, sangat susah bagi Tapi saya. beza dengan masa sekarang ni. Nak jadi artis je sekejap je. Mudah. Viral boleh jadi artis. Mudah. Mudah kan? Mudah. Tapi kalau kita tengok perjalanan Arja, dia sangat susah. Bersusah payah untuk Betul. menjadi seorang artis. Betul. Jadi kalau Arja boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita di luar sana sebenarnya apa matlamat Arja apabila dah terjebak terjebak. apabila terjebak dalam bidang industri tanah air ini, apa matlamat sebenarnya? Okey, sebenarnya bermula sebagai seorang penari sepenuh masa. Ketika itu kita bekerja dan mendapat gaji. Okey, untuk bayar bil telefon, bagi sedikit pada family, dan untuk diri kita sendiri dia sudah memadai. Ketika itu saya masih ingat lagi umur saya dalam below 20. Okey, jadi saya melihat perjalanan karier saya sebagai penari sepenuh masa, pemain teater, penyanyi dan sebagainya. Ketika itu semua hanya main-main saja. Dan saya boleh kongsikan, boleh saya katakan keseriusan saya, how serious I am to my tanggungjawab pekerjaan saya sebagai seorang performer bermula ketika saya menjadi seorang pelajar sarjana ijazah sejarah muda di USM. Jadi ketika itu saya melanjutkan pengajaran dalam bidang acting and directing. Kita fokus kepada bidang teater, dan di sana di situlah juga bermulanya nama Arjali itu. Jadi ketika saya dilahirkan sehinggalah ke 2008 nama saya masih lagi Azhar. Okey, ketika saya masuk ke USM untuk melanjutkan pengajian ijazah saya, di situ saya diberi kepercayaan. Jadi ini kita panggil satu rezeki daripada Allah, yang mana untuk menjadi pelakon filem bukan mudah di negara kita. Betul. Kerana kita perlu mempunyai profil juga bagi saya kelayakan yang cukup hebat. Jadi Arjali is not, who is Arjali? Who is Arjali ni? Siapa ni? Mamat ni? Jadi terjebak itu adalah ketika saya ketika sedang melakukan latihan teater Mahsuri bersama dengan Ibu Fauzia Nawi sebagai director, dan juga Baida Imran sebagai isteri saya, Mahsuri, dan saya sebagai Wan Darus. Ketika itu Raja Azmi datang. Raja Azmi sebagai producer, dan dia juga penulis komik Aku Anak Sidik. Okey. Jadi dia kata, Arja, saya nak panggil awak untuk datang, kita panggil in-house ataupun private audition di Finas. Jadi setelah melalui proses audition dan sebagainya, pemilihan, saya diberi kepercayaan, saya terpilih untuk menjadi pelakon utama. Ketika saya melanjut ke dalam masa yang sama menjadi pelakon filem, dan juga masuk ke universiti. Jadi kedua-duanya saya lalui dengan satu perasaan yang bercampur baur. Risau tentang study habis ke tidak habis, industri dan industri, dan saya melihat ketika itu saya perlukan beberapa individu yang menjadi tulang belakang saya, pastinya keluarga saya, sahabat-sahabat saya. Dan ketika filem Dodot dalam Botol keluar di seluruh panggung ataupun sinema di seluruh Malaysia, ketika itu saya masih lagi bergelar ataupun masih lagi memegang status sebagai seorang pelajar di USM. Jadi ketika itu saya melihat itu satu proses yang saya bersyukur kerana kehidupan sebagai artis tapi di USM saja. Dia taklah macam nak too glamour, too famous, tidak sangat, kerana dia macam biasa je. Tapi sebenarnya pada era saya sebagai student masa tu, nama Arjali bukanlah tak dikenali, memang tak asing sebenarnya. Memang orang dah start mula kenal Arjali dan sebagainya. Dan melihat kepada apa yang diperkatakan oleh Arjali sebentar tadi, memang betul. Untuk menjadi seorang selebriti, untuk menjadi seorang artis bukannya senang. Bukan. Kalau sekarang ini mudah je. Viral sekejap je kau dah boleh dipanggil artis dah. Ya, itu kadang-kadang kita melihat demand yang wujud pada setiap era itu. Jadi kita melihat kita dah 2022. Jadi proses trend demandnya dah berbeza, Alif. Betul macam Alif kata tadi, sekarang ni dah mudah viral sana sini dan sebagainya, tapi bagi saya tidak menyalahkan industri. Saya melihat
berbalik kepada soalan Alif tadi, matlamat itu penting. Bila kita jelas tentang matlamat, kita jelas tentang goal dan misi atau vision kita, kita sememangnya sudah layak untuk meletakkan jalan mana yang perlu kita pergi. Kanan, kiri, tengah, belakang, atas, bawah itu terpulang. Jadi bagi saya, ketika ini saya melihat diri saya sebagai seorang anak seni dan saya macam mempunyai satu tanggungjawab yang mana saya ingin mendidik anak bangsa pada mereka yang nak menjadi selebriti, yang nak melibatkan diri dalam bidang seni, perlu ada bakat dan juga kita panggil ilmu. Kalau tidak, susah. Baik, kita akan berhenti rehat buat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita akan terus bersama dengan Arjali sebentar saja lagi. Kembali lagi bersama saya Alif Ikmal Anwar, host anda untuk program Borak Budaya, dan hari ini sangat-sangat istimewa kerana kita bersama dengan seorang idol saya, Arjali. Terima kasih Arja. Ya, saya Alif. Sebentar tadi kita dah dengar sedikit latar belakang Arja. Betul. Macam mana matlamat Arja dan sebagainya. Tapi sekarang ini kita nak terus kepada topik perbincangan kita, artis dan pengkomersialan budaya. Betul. Seperti yang kita tahu, mendepani cabaran semasa akibat daripada pandemik COVID-19 yang masih lagi kritikal sekarang ini. Betul. Living cost yang semakin tinggi, kita mula melihat sekarang ini artis telah mula melibatkan diri dalam bidang usahawan ataupun perniagaan. Dan Arjali sendiri pun tidak terkecuali. Betul. Kalau kita boleh tengok depan ni, ada produk-produk dia. Betul. Ni. Sekejap lagi Arja akan cerita. Betul. Jadi jom kita nak sama-sama tanyalah. Sebenarnya selain daripada produk yang ada depan mata kita, Arja pernah come out dengan Arja Cookies. Betul. Sekarang ni ada Arja Art Academy. Betul. Dan ada juga Kurta. Betul. Bagaimana sebenarnya boleh terjebak ataupun boleh menceburi bidang usahawan ni pula Arja? Jadi kita boleh kata hashtag of the day adalah terjebak. Terjebak di sesuatu. Ya, terjebak di sesuatu. Okey, terima kasih untuk soalan dan topik yang cukup saya sukalah. Okey. Jadi kalau kita lihat dari segi komersial budaya itu, sebenarnya kalau kita melihat macam Arja sendiri sebagai seorang player ataupun kita panggil practitioner sebagai seorang penari dan sebagainya. Jadi itu antara usaha-usaha saya dan juga bersama mereka yang ramai lagi di luar sana, termasuklah Alif sekali, yang mana kita ni sentiasa ingin memertabatkan. Jadi memastikan bahawasanya seni, budaya dan warisan kita tidak pernah hilang dan agar tidak lupus ataupun luput dari muka bumi ini. Betul. Jadi kita sentiasa melihat banyak dari segi kerajaan kita, NGO dan sebagainya yang mana sentiasa tampil ataupun hadir dengan pelbagai idea-idea yang hebat dalam usaha untuk melestarikan supaya seni, budaya dan warisan terus kekal sampai bila-bila. Jadi macam saya sebagai seorang aktivis budaya, jadi saya melihat saya ada tanggungjawab. Dan itu yang saya maksudkan sebagai seorang selebriti, sebagai influencer. Jadi apa yang kita influence? What kind of influencer that you want to be? Jadi bagi saya melihat melalui media sosial yang saya ada seperti Facebook, TikTok dan juga Instagram, kepunyaan saya. Jadi saya tampil dengan beberapa kita panggil beberapa perkara. Jadi yang pertama adalah Arja Cookies adalah perniagaan keluarga saya yang mana sudah berada di pasaran hampir 8 tahun, yang mana saya bersama dengan kakak saya sebagai seorang chef di rumah. The only sister yang saya ada pun. Jadi saya menyambung legasi arwah ibu saya yang mana kita menjual beberapa jenis cookies yang bukan hanya pada waktu raya tapi sepanjang hari. It's all the time. Jadi di Diwali ke Chinese New Year ke Christmas dan sebagainya, permintaan sentiasa ada, alhamdulillah. Jadi ia diberi nama Arja's Cookies kerana sinonim dengan nama Arja. Jadi saya nak brandkan nama Arja itu. Jadi saya melihat Arja Cookies itu sekarang sudah pun bersama dengan Shopee Malaysia. Jadi siapa yang menonton program ini pastinya boleh terus ke Instagram saya dan sebagainya untuk melihat bagaimana to purchase dan apa cookies yang kita sediakan. Jadi tentang kurta itu sebenarnya adalah special project yang saya jual di Shopee last 2 years, yang mana ketika lockdown. Jadi kita melihat saya juga terkandas. Saya juga terkesan. Saya juga menjadi mangsa
pandemik COVID-19. Jadi sebagai seorang pelajar di Fakulti Muzik dan Seni Persembahan sebagai one of the player dalam creative industry, we have to be very creative untuk menyusun perjalanan hidup kita. COVID is COVID, Alif. Pandemic is still pandemic, then we have no answer when this thing's going to be end. Walaupun kita dah melangkau ke endemic, tapi kita masih lagi memakai mask. Kita masih lagi pakai tutup mata kerana kita masih takut. Jadi siapa yang nak terkena virus? Jadi saya melihat dari segi from the positive side, melihat apa kebaikan, kehebatan, kemuliaan yang Allah nak bagi kepada kita ni melalui COVID ni sebenarnya. Jadi saya melihat ini satu proses yang mana kita hanya di rumah. Apa lagi kita nak buat? Saya tidak boleh keluar membuat penggambaran, syuting dan sebagainya. Impossible for me to be here kalau kita masih lagi dalam lockdown dan masih PKP, betul? Jadi saya melihat saya perlu I have to earn income. I must earn income dengan cara bagaimana? Jadi saya setelah 2 tahun saya berhijrah ke Kelantan dan saya menamatkan pengajian sarjana saya secara virtual. Saya cuma sempat satu semester saja di UPSI. Selainnya di Kelantan dan hanya di rumah menghadap laptop. Okey, jadi alhamdulillah selama 2 tahun saya berkampung ataupun berhijrah ke bumi Kelantan yang pastinya kaya dengan seni budaya dan makanan kita. Okey, jadi saya juga berkenalan juga menjadi kawan rapat kepada one of pembuat batik di Kelantan iaitu Mr. Nick Faiz daripada Rus Gahara. Jadi saya belajar bagaimana apa itu batik sebenarnya. Jadi hari ini secara eksklusifnya terima kasih juga kepada Borak Budaya kerana menjemput saya bersama-sama dengan produk terbaru saya untuk 2022 iaitu Tenang by Arjali. Tenang Ya, jadi saya beri nama produk batik saya ini yang saya pakaikan dan juga apa yang Alif gayakan hari ini dan juga patung ini belakang ya. Dan di depan ini semua kita panggil adalah Tenang by Arjali. Jadi kalau kita nampak ini adalah batik Malaysia. Batik Kelantan yang mana ia menggunakan motif bunga raya. Bunga raya adalah bunga kebangsaan kita. Dan ini juga, kalau batik sebenarnya Alif, dia mempunyai 2 teknik. Batik adalah bukan motif, batik bukanlah kain, batik adalah teknik. Jadi batiknya adalah satu yang canting menggunakan lilin dan juga kita menggunakan blok. Jadi ini adalah teknik blok. Jadi menjadi Arjali itu sebenarnya dia memang love to explore banyak benda sebenarnya Alif. Macam awak kata mengacara dan sebagainya. Tapi kali ini saya bukan I'm not try to be a fashion designer. It never can done. Never can be done. Tapi saya, apa lagi yang saya nak buat untuk supaya kita dapat engagement untuk memanfaatkan something kepada orang di luar sana. Katanya kalau macam Alif follow di Instagram saya, apa lagi Abang Jali dia buat bosannya. So kena jadi kreatif. Oh, Abang Jali ada cookies. Dia juga ada buat batik. Jom kita tengok. Jadi kita kena macam kena bijak untuk susun atur hidup kita dan bagaimana untuk memanfaatkan something yang sangat berbudaya supaya batik tidak hilang. Jadi orang selalu cakap batik Indonesia. Jadi batik Malaysia di mana? Ini adalah batik Malaysia dan ini adalah batik saya. Okey, inilah yang kita panggil Tenang by Arjali. Tenang. Betul. Tenang. Awak nampak tenang tak? Tenang sangat. Okey, tapi Arja, sebenarnya kalau kita tengok pada produk-produk budaya yang ada di Malaysia, banyak sebenarnya labu sayong, betul. ada Betul. gasing, Betul. Kenapa batik? Okey, kerana menjadi selebriti, saya sentiasa diberi ataupun dihadiahkanlah oleh peniaga-peniaga online kita yang mana Arja, kita ada beberapa koleksi baju. Kirimkan post kat rumah dan sebagainya. Jadi saya melihat ketika itu saya memang saya gemar membantu orang untuk to promote mereka punya business. Tapi in the same time saya tidak kenal apa itu budaya, apa itu jati diri kita. Bila kita sentiasa dihujani dan kita sentiasa lemas dengan benda-benda yang fake, dengan benda-benda yang bukan kita sebenarnya. Jadi bercakap tentang batik, penghijrahan saya selama 2 tahun ke Kelantan, bumi Kelantan, memberikan saya satu revolusi, satu anjakan paradigma. Yang macam wow. Apa ni? Arjali, you have to wake up. Batik yang kau pakai selama ni adalah bukan batik sebenarnya. Itu adalah printed. It's not batik. Dia adalah printed fabric. Motif yang diprinted. Jadi ini adalah batik sebenarnya. Walaupun the real batik. Jadi kita biasa melihat kaftan ibu-ibu ataupun makcik-makcik yang biasa menggayakan di rumah dan sebagainya, itu adalah juga batik. Jadi saya cuba matlamat saya adalah untuk saya
memastikan bahawasanya saya sendiri kena percaya dan kena kenal apa itu batik dan how to convince the buyer, how to convince follower saya jadi jual batik. Jadi ini adalah batik yang mana saya dah merakamkan the making of dan sebagainya. Saya menggunakan platform media sosial saya pada ruang yang betul, pada kita panggil pada jalan yang betul, kerana saya ingin berkongsi rasa cinta saya, rasa sayang saya pada produk Malaysia, iaitu batik. Dan menjawab soalan Alif, kenapa tidak songket? Songket belum lagi. Mungkin bakal. Gasing dah bermain tapi belum buat lagi. Jadi Arjali ini, he love to explore anything, Alif sebenarnya. Nothing wrong with explore. Yes. Impossible is nothing. Impossible. Yes. Okey Arja. Tapi ada pula yang mengatakan, bila dah jadi artis ni, sebenarnya strategi je, marketing je semua ni, untuk dapat sale lah. Betul. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, artis kalau berniaga, jaranglah tak laku. Betul tak? So, apa pandangan Arja berkenaan dengan kejayaan seorang artis dalam bidang usahawan sebagai marketing strategi je sebenarnya? Okey, jadi terima kasih untuk soalan yang cukup bagus. Bagi saya sebagai seorang usahawan itu wujud ketika saya berada dalam industri yang macam I'm top of my life, yang mana pergi mana-mana orang kenal dan sebagainya. Jadi saya melihat selepas lepas mak saya meninggal, saya bercakap dengan kakak saya, Kak Ngah, cookies ini kita boleh komersialkan. Adik orang dah kenal. Contoh ni bahasa keluarga lah kan. Adik dah famous ni. Jadi kita boleh jual, kita boleh buat bisnes. Orang mesti suka, macam Alif kata, artis ini, selebriti ini jual apa, confirm laku. Sama ada produk itu bagus, tak bagus, orang still beli kerana mereka membeli dan akan mengikuti apa saja yang idola mereka jual ataupun promotekan. Jadi bagi saya adalah bonus kerana bila saya sendiri menjual cookies buatan keluarga saya sendiri yang membuatnya, dan rasanya adalah rasa yang mana lahir dari hati. Saya jual experience. Jadi dalam keusahawanan, dalam menjadi seorang usahawan, kita ada beberapa faktor. Apa kita nak jual? Kita nak jual nama, nak jual brand, nak jual experience. But for me, bila orang menikmati pineapple tart ataupun tart nanas bunga daripada Arja's Cookies, makan, especially ibu-ibu, mak-mak di luar sana yang memang ada mulut, ada pun rasa taste yang very high taste, mereka rasa Masya Allah, sedapnya jam tart dia, sedapnya adunan dia. Itu experience, Alif. Jadi same goes to saya punya produk seperti batik tenang by Arjali ini. Bila macam Alif menggayakan ini, saya rasa bangga kerana ini adalah batik Malaysia dan anak muda seperti awak rasa bangga, dan saya rasa mungkin ini pertama kali awak, saya tak sure, mungkin awak ada batik collection sendiri, kita tak pasti. Mungkin batik Indonesia, saya tak sure. Dan ini adalah batik Malaysia, Alif. Jadi boleh terbawa balik ni? Boleh, tak ada masalah. Lepas ni pengarah akan tembak saya. jadi kita melihat ini antara usaha saya sebenarnya. Untung isu untung, Alif. Tapi dalam masa yang sama, saya nak membuat satu yang tulus, something yang jujur dari hati saya, yang mana Alhamdulillah dengan ada 500 follower yang di akaun saya, sebenarnya ada lebih ramai lagi selebriti yang lagi hebat, yang lebih kita panggil lebih wow daripada saya. Wow is my tagline. Jadi saya melihat ini adalah satu permulaan bagi saya untuk mendekatkan generasi muda, untuk how to educate, how to introduce seni budaya. This is budaya, seni dan yang lain. Ini adalah budaya kita, warisan kita, iaitu batik Malaysia, yang mana kalau bukan saya ataupun kami di luar sana memperkenalkannya, tapi perlu memperkenalkan produk yang sebenar. Jadi batik adalah satu kita panggil seni ataupun kraft tangan yang memangnya Kelantan, Terengganu adalah tempatnya. Arjali sebagai seorang penghijrah datang sana belajar, dan kini sudah pun mempunyai brand sendiri, dan saya ingin menjual batik yang sebenar. Ya, sebenarnya. Itu dia. Betul. Baik, untuk soalan-soalan yang lebih wow dan jawapan-jawapan yang lebih wow, kita akan kembali semula selepas ini. Jangan ke mana-mana, stay tune.
Ya, kembali lagi bersama saya Alif Ikmal Anwar dan the one and only Arjali. One and only, Alif. One and only juga itu. Alright, terima kasih Arja. Ya, saya. Lagi bersama dengan kami. Pastinya. Untuk kita membincangkan topik yang cukup menarik. Betul. Artis dan pengkomersialan budaya. Susah sebenarnya nak sebut pengkomersialan budaya. Pengkomersialan. Itu dia. Okay. Baku. Baku pengkomersialan budaya. Betul. Ya. Alright, terima kasih. Dan berbalik kepada topik perbincangan kita. Ya, saya. Seperti yang kita katakan, sebenarnya pada era yang serba digital ini kita mula melihat platform media sosial telah menjadi tarikan yang sangat luas kepada anak-anak muda, kepada mahasiswa-mahasiswi yang sedang menonton kita sekarang ni. Betul. Dan mereka seolah-olah beranggapan bahawasanya apa manfaatnya kan nak pelihara budaya-budaya. Betul, tak kan? perlu. Tak perlu. Betul. Kan? So pada pandangan Arja sendirilah kan, macam mana sebenarnya untuk kita buka semina minda mahasiswa-mahasiswi, kita nak buka minda rakyat Malaysia untuk lebih menghargai produk-produk budaya seperti batik ni? Okey, itu antara usaha yang saya lakukan sebagai seorang Arjali itu sebenarnya, sebagai seorang penggiat budaya, penggiat kesenian dan juga warisan. Ketika saya berada di Kuala Lumpur, menjalani kehidupan saya sebagai seorang pelakon, pengacara dan sebagainya, itu adalah di bidang komersial, ya, komersial. Jadi saya kumpulkan segala networking, ilmu dan pengalaman yang saya ada, saya bawa ke perjalanan saya sebagai seorang pelajar dan juga sebagai seorang pensyarah sambilan. Jadi saya melihat tanggungjawab yang saya wujudkan oleh saya sendiri, pada diri saya sendiri, yang mana sesuatu yang bonus sekiranya kita ni menjadi seorang yang sangat popular dan sebagainya, ya. Jadi saya melihat bagaimana Datuk Seri Siti Nurhaliza ataupun Mak Iti yang masih lagi kita sayangi, penyanyi nombor 1 Malaysia, kekal relevan selepas more than 20 years dalam industri. Jadi saya melihat pasti ada tips-tips dan apakah disiplin-disiplin oleh yang beliau amalkan. Jadi saya melihat kita ini perlu sedar diri. Kita perlu sedar ruang dan kita jangan pernah lupa jati diri kita sebagai seorang Melayu dan sebagai seorang rakyat Malaysia yang kaya dengan pelbagai budaya, warisan dan kesenian. Jadi saya melihat, menjawab soalan Alif tadi, bila saya berhijrah ke Kelantan, segalanya bermula di Kelantan. Yang kerana saya sendiri memang bergiat aktif dalam bidang teater, iaitu teater tradisional Mak Yong yang berasal dari Kelantan, bersama dengan Pak Yong Negara, iaitu Encik Roslan Abdul Rahman, merupakan pengarah di Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Kelantan, yang merupakan sebagai seorang penggiat teater Mak Yong. Dan saya juga bergiat aktif dalam bidang teater, sebab tu saya belajar kecik Kelantan melalui Mak Yong. Kecik Kelantan kita, okey. Zon Terengganu. Besuk. Jadi maksudnya saya ini sebagai pelakon juga, bila saya diberi watak-watak begini, kita kena belajar budaya orang lain. Jadi walaupun saya ni anak jati Kuala Lumpur, I'm a KL boy, dan sebagainya, tapi saya juga saya beruntung kerana saya tidak melupakan jati diri saya. Jadi sebagai seorang penari, kita perlu menguasai tarian tradisional negara kita. Sama juga dalam bidang tekstil, dalam bidang fashion, mewujudkan brand dan sebagainya. Jadi bercakap tentang Mbak Arjali, sebenarnya saya melihat ini sebagai satu hasil nukilan daripada hati saya, yang mana masih banyak lagi ruang-ruang kosong yang perlu diperbaiki, kerana macam saya kata di awal tadi, saya bukanlah nak menjadi seorang pereker fashion, tapi saya belajar apa itu batik dan melihat dari segi apa yang saya boleh sumbangkan, apa yang saya boleh hadiahkan, yang saya boleh wujudkan sebagai satu penghargaan kepada mereka di luar sana yang nanti Arjali ni, what is next from Arja? Dia dah menari, dia dah berlakon, dia dah habis master, pensyarah, what else that he want to do? Jadi saya sebagai seorang pelajar sarjana, ini yang pensyarah-pensyarah saya ajarkan pada saya, didik saya, Dr. Charles sendiri, pengarah kita, Dr. Su dan Dr. Sumati, dan kita ada juga Prof. Kipli Abdul Rahman, dekan di FMSP. Menjadi pelajar master, kita melihat benda itu berbeza dari orang lain. Menjadi pelajar sarjana ini, we have to do something different from others. Jadi saya melihat batik ini bukan hanya sebagai satu batik, tapi sebagai satu wajah, sebagai satu kita panggil satu identity yang mana
kalau bukan kita yang mewarisinya Alif, siapa lagi? Kerana tua akan pergi, yang muda akan menjadi tua dan dia berputar. Jadi hari ini kita di sini, esok mungkin kita di tempat lain. Jadi hari ini adalah cerita hari ini. Jadi saya dengan rasa bangganya sebenarnya dengan I'm fully blessed, alhamdulillah, kerana terlahirnya Tenang by Arjali. Matlamat utamanya adalah untuk memperkenalkan pada generasi muda. Jadi kalau kita nampak, biasa yang menggayakan batik adalah bapa-bapa kita, pekerja-pekerja ataupun pejabat awam dan sebagainya, menteri-menteri dan sebagainya. Jadi tahun lepas 2021, which is di Parlimen sudah mewajibkan hari Khamis adalah wajib untuk semua yang menteri-menteri kita yang di Parlimen perlu memakai batik. Itu pun kalau kita nampak ada yang pakai batik Malaysia dan ada juga yang menggayakan batik Indonesia. Jadi itu sebenarnya saya macam tak apa. Tapi saya let me do something yang pakailah, gunalah dan gayakanlah batik Malaysia. Tak susah pun. Banyak di luar sana yang terjual. Jadi melihat perspektif Arjali, Alif, sebagai seorang selebriti, sebagai idola katanya tadi, okey, jauh lagi sebenarnya. Tapi saya melihat anak-anak muda jarang diperkenalkan dengan batik. Anak-anak muda biasanya orang-orang yang berumur, Kaftan dan sebagainya, meeting datuk-datuk YYB dan sebagainya. Jadi saya menggunakan pendekatan yang agak muda, yang something urban, something yang simple, yang minimalis, yang mana kalau saya melihat ini sesuai kalau Alif gunakan, Alif gayakan, kerana Alif baru 29 tahun. Jadi kalau kita nampak, kalau Alif pakai ni taklah nampak tua. Jadi pendekatan yang saya gunakan, saya perlu how to attract youngsters untuk beli ataupun menggayakan batik saya, perlu kena dengan hati dan kehendak mereka. Jadi kalau saya buat baju itu tua lah yang beli. Jadi bila saya menggunakan unsur-unsur yang something yang young, urban, nak introduce anak-anak ini, kita tak boleh macam introduce dengan very hard. Kita kena guna cara yang sangat simple. Jadi kita perkenalkan mereka dengan batik-batik yang simple. Dan sebenarnya Arja, selain daripada membeli produk daripada Arja ni, sebenarnya kita nak, adakah Arja rasa ini adalah good timing lah sebenarnya untuk kita buka balik minda, untuk kita betulkan balik persepsi rakyat Malaysia, sebenarnya batik berasal daripada Malaysia. Jadi okey, kalau kita nampak perkataan batik itu sendiri adalah perkataan Indonesia. Berasal dari perkataan Indonesia, batik. Batik ya. Jadi di China juga ada batik. Di Afrika saya di South Africa juga ada dia own batik. Jadi India juga ada batik. Tapi batik Malaysia adalah batik yang bermotifkan berwajah Malaysia. Jadi kalau kita nampak banyak kalau mengikut sejarah Langkasuka, Sriwijaya dan sebagainya, dari segi cerita wayang kulit Ramayana dan sebagainya, kita mempunyai kesenian ataupun motif-motif yang diinspirasikan daripada beberapa yang saya sebutkan tadi menjadi motif dalam rekaan batik. Jadi rekaan saya bermotifkan bunga kebangsaan, iaitu bunga raya, hibiscus kita panggil. Jadi kalau kita nampak, saya juga bukan hanya mengeluarkan baju saja, Alif. Sepanjang 2 tahun saya di Kelantan, saya dah pun menjayakan beberapa workshop batik. Jom buat batik bersama Arjali. Itu yang saya, antara usaha-usaha yang saya lakukan yang semampu sedaya saya untuk educate bukan hanya orang Malaysia, juga di peringkat global yang lebih besar. Jadi menggunakan media sosial saya untuk to attract orang luar untuk mengenali apa itu batik Malaysia, Alif, sebenarnya melalui workshop yang saya jayakan. Jadi kalau Arja boleh kongsikan jugalah kepada penonton-penonton kita pasaran yang ada sekarang ni untuk kita pasarkan batik ini, macam mana penerimaan? Okey, kita melihat secara offline ataupun secara online. Okey, jadi kalau secara offline ni saya memang jual hand by hand, kerana di Kelantan permintaannya setakat ini alhamdulillah, walaupun saya belum lagi launchkan Arja Tenang by Arjali, tapi permintaan kawan-kawan lah sebenarnya. Artinya awak jual, saya beli. Itu very important. Betul kata Encik Anwar tu yang di luar sana tadi, katanya perlunya kita ada networking yang hebat. Perlunya kita menjaga hubungan yang baik dengan semua orang, kerana kalau bukan saya yang support Alif, siapa lagi nak support? Jadi dunia kita ni kecil je, Malaysia ni kecil sangat. Jadi saya menggunakan media sosial saya yang ada untuk menjualnya. Jadi saya juga akan menjualnya secara online dan menggunakan platform Shopee saya, kerana kita ada Arjali Official Store di Shopee. Jadi kat sana juga boleh beli baju saya, boleh beli kurta saya dan boleh beli Tenang by Arjali, insya-Allah pertengahan bulan Mac ini. Kerana saya membuat persediaan sekarang untuk
jualan hari raya. Jadi raya is raya, tapi dalam masa yang sama juga kita nak memertabatkan apa itu batik Malaysia dengan cara saya sendiri, Alif, sebenarnya. Wow, sangat cantik kalau kita boleh tengok sekarang ini produk-produk Arjah. Betul. Boleh tunjukkan Betul. Ini antara salah satunya. Ini salah satunya. Okey. Memang sangat cantik. Jadi kalau kita nampak, ni memang bunga raya. Simple is direct message. Ya, direct message. Betul. Terus kepada kita punya budaya. Ya, kalau kita nampak yang Alif saya gayakan pakai ini, pun, ya memang cantik lah sebenarnya. Dan mungkin ada idea-idea baru ataupun mungkin next plan selain daripada bunga raya, mungkin apa lagi identiti yang ingin diperkenalkan oleh Arjah? okey, sebenarnya batik ini sebenarnya tidak sepatutnya kena bunga, tidak semestinya kena daun. Katalah macam saya memang sayangkan kita panggil animal lover. Jadi kalau kita nampak di Gua Musang sekarang ni sedang viral, sedang kecoh, ada beberapa harimau yang telah dijangkiti virus. Kalau kita nampak, jadi Jabatan Perkhidmatan Kelantan sedang giat to protect, untuk melindungi mereka, untuk bawa ke zoo, untuk menyembuhkan proses rawatan. Jadi kalau kita nampak Malayan Tiger kan semakin pupus, semakin kurang bilangannya. Jadi saya boleh gunakan motif harimau yang saya abstrakkan tiger itu menjadi motif rekaan saya. Jadi dalam pada yang sama saya menggunakan teknik batik, tapi saya menggunakan motif harimau Malaysia, itu pun Malayan Tiger, menjadikan motif untuk koleksi untuk yang coming. Jadi kalau kita nampak, itu antara usaha saya sebagai rakyat Malaysia, sebagai influencer dan sebagainya. Tak semestinya bunga dan daun, Alif. Kita boleh gunakan isu yang current isu. Kita sekarang ni live in pandemic. Jadi kita boleh menggunakan apa yang unsur-unsur ataupun elemen-elemen yang berkaitan tentang COVID, tentang pandemic, melalui rekaan batik saya. See how brilliant you are. Ya, betul. Dan itulah sebenarnya teknik yang paling tepat untuk kita komersialkan budaya kita. Sebenarnya. Budaya yang ada di negara. Sebenarnya. Banyak cara dan banyak medium, tapi kita perlu bijak. Macam saya kata, kita ni adalah dalam bidang industri kreatif. Kita perlu kreatif dan kita perlu berani, tapi kita kena percaya apa yang kita buat itu adalah benda yang betul dan bermanfaat kepada orang di luar sana. Itu yang paling penting sebenarnya. Betul. Dan terutamanya untuk mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Kesultanan Idris yang menonton sebenarnya. Ini adalah sesuatu yang saya kongsikan secara eksklusif melalui program Borak Budaya, yang mana ini adalah perkongsian dari hati saya sebagai seorang pelajar di UPSI, yang mana bila saya di sini, banyak perubahan-perubahan positif yang telah saya jalani dalam hidup saya sebagai seorang arjali itu sebenarnya. Because learning process will never stop. Yes. Dan mungkin sebelum kita ke penghujung saya, kita Cik Ali, ini, Arjah boleh kongsikanlah kepada penonton-penonton perjalanan Arjah sebagai seorang student, sebab tadi Arjah ada highlight kan berkenaan dengan proses pengajian Arjah di UPSI. Sekarang ni dah nak katanya dah habis kan? Okey, saya dah submitted my minor pembetulan correction, alhamdulillah. Sekarang ni prosesnya adalah saya sedang menunggu senat letter lah. Jadi maksud tu sehelai surat yang menceritakan Azharuddin Ramli dah selesai dan sebagainya. Jadi saya bakal menamatkan, katanya majlis convocation untuk batch saya akan berlangsung November ini. Jadi I'm so excited untuk convocation, saya nak balik topi saya. Okey. Dan saya juga hari ini secara eksklusifnya mungkin saya boleh kongsikan. InsyaAllah akan menyambung pengajian saya ke peringkat yang seterusnya. Kerana target saya lah untuk mendapat Dr. Arjah tu. Dr. Arjah. Jadi secara eksklusifnya untuk Borak Budaya juga, jadi saya mendapat sepenuhnya support dan kasih sayang daripada pencara-pencara saya. Nak sambung kat mana tu? Pastinya di sini. Di mana lagi? Wow, dengar tu. Jadi ini adalah antara sesuatu yang saya actually I'm so excited to share dengan Alif dan untuk semua di sini sebenarnya. Ini satu yang saya melihat bila kita arwah ibu saya pesan dua perkara. Dalam hidup kita ni, ke mana kita pergi, jaga diri, jaga peribadi kita dan jaga tingkah laku kita, insya-Allah. Perjalanannya agak cantik, akan sempurna, dan bila itu susah akan ada orang tolong saya. Kerana saya melihat UPSI dan terutamanya Fakulti Musik dan Seni Persembahan memberi ruang saya, menjaga saya selama 2 tahun. Daripada Puan N yang berada di bab pengurusan sampailah ke classmate pensyarah, penyela dan sebagainya. Dan sampai hari ini saya bakal menjadi sarjana. Dan bakal bergelar sebagai seorang pelajar peringkat PhD, insya-Allah. Dan saya, orang putih kata, I'm fully blessed. Dan
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dan mungkin sebagai penghujung, apakah nasihat dan saranan Arja kepada semua yang sedang menonton kita sekarang ni yang mungkin ada minat untuk mengkomersialkan kita punya produk-produk budaya ini yang mungkin bukan seorang artis pun tapi dia berminat kan. Betul. Mungkin apa nasihat dan saranan, mungkin harapan Arja agar produk Arja ni bukan saja dikenali di seluruh Malaysia, tapi mungkin boleh jadi satu identiti untuk UPSI. Betul, insya-Allah. dan pastinya saya mendoakan dan saya juga sentiasa di sini mendoakan kejayaan Pusat Kebudayaan UPSI dan pastinya semoga terus sukses, memperbanyakkan lagi program-program seperti ini. Kita do something yang very casual, santai dan sebagainya. Saya percaya proses pendidikan ini tidak semestinya hanya dalam bilik darjah ataupun hanya dalam bilik kuliah. Kita ada